Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah di buka majlis Dewan Rakyat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian, kepada Rasul-Rasulnya salawat salam kehormatan, kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat Maha Hikmat, limpah keadilan yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis pemusyawaratan bagi mentadbir muslimat masyarakat pergaulan. Mudah-mudahan sentosa aman, makmur limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan taufik-Mu, hidayah-Mu di pohon menyuluh memandukan pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta keamanahan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah. Mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin ya Tuhan seluruh alam sekalian. Pemasyhuran oleh Tuan Yang di-Pertua. Akta yang telah diperkenankan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Yang berhormat, saya suka hendak memberitahu majlis ini, iaitu Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan limpah kurnia Baginda telah memperkenankan akta yang telah diluluskan oleh Parlimen dalam mesyuarat penggal yang lalu seperti berikut. Pertama, Akta Pembekalan Tambahan 2013-2014. Kedua, Akta Saraan Hakim Pindaan 2014. Dan ketiga, Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Yang berhormat, Datuk Samsul Anwar bin Haji Nasarah, Lenggong. Terima kasih Tan Sri di-Pertua. Yang Berhormat Dr. Sri, soalan saya nombor 1. Tuan Di-Pertua, izinkan saya menjawab soalan daripada Yang Berhormat Lenggong yang dijadual pada hari ini bersama soalan daripada Yang Berhormat Kepala Batas yang dijadualkan pada 18 Jun, memandangkan kedua-dua pertanyaan tersebut menyentuh isu yang sama. Tuan Yang di-Pertua, ekonomi negara telah menunjukkan tren yang memberangsangkan dalam tempoh suku pertama 2014 dengan mencatat pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar KDNK benar sebanyak 6.2%, kadar tertinggi yang pernah dicatatkan sejak suku keempat 2012. Malahan pencapaian ini adalah lebih baik berbanding dengan negara Filipina 5.7%, Indonesia 5.2%, Singapura 5.1% dan Thailand negatif 0.6%. Prestasi yang meyakinkan ini disokong oleh aktiviti ekonomi domestik yang terus cergas serta perkembangan perdagangan luar yang bertambah baik. Pencapaian ini adalah hasil daripada langkah positif program transformasi kerajaan yang dilaksanakan sejak tahun 2009. Keadaan ini turut disokong oleh asas-asas ekonomi yang mantap seperti paras simpanan domestik yang tinggi, reserve antarabangsa yang kokoh, sistem perbankan yang teguh, kadar pengangguran yang rendah dan momentum kegiatan pelaburan yang terus rancak. Dalam tempoh suku pertama 2014, pelaburan swasta pada harga semasa berkembang 16.7% kepada 44.4 bilion ringgit, menyumbang 66.5% kepada jumlah pelaburan. Kerancakan pelaburan swasta terus mencerminkan peranan sektor swasta dalam menerajui aktiviti ekonomi negara.
berdasarkan indeks keyakinan pelaburan langsung asing yang dikeluarkan oleh firma perunding pengurusan global A.T. Kearney, Malaysia kini berada di kedudukan ke-15 berbanding tempat ke-25 yang dicatatkan pada tahun 2013. Keyakinan ini turut dicerminkan dengan peningkatan tertinggi pelaburan langsung asing sebanyak 38.2 bilion pada tahun 2013 berbanding dengan 28.5 bilion pada tahun 2012. Indeks Bursa Kuala Lumpur KLCI berada pada paras yang tinggi iaitu 1865.20 mata pada 4 Jun 2014. Suasana yang sihat ini juga selaras dengan laporan World Bank Doing Business 2014 menunjukkan daya saing Malaysia melonjak kepada kedudukan 6 daripada tempat ke-12 pada tahun 2013. Begitu juga dengan laporan IMD World Competitiveness Yearbook 2014 menunjukkan daya saing Malaysia meningkat pada kedudukan 12 daripada ke-15 pada tahun 2013. Dari sudut penawaran, kesemua sektor ekonomi utama mencatat pertumbuhan positif, kecuali sektor pelombongan. Sektor perkhidmatan kekal sebagai peneraju pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan sebanyak 6.6%, diikuti oleh sektor pembuatan sebanyak 6.8%. Sektor pembinaan pula terus cergas dan mencatat pertumbuhan dua digit sebanyak 18.9%, manakala sektor pertanian mencatat pertumbuhan 2.3%. Walaupun kegiatan sektor pelombongan mencatat pertumbuhan negatif, namun prestasinya semakin baik dengan mencatat kadar penyusutan yang lebih kecil sebanyak 0.8% negatif berikutan peningkatan pengeluaran gas. Selain itu, jumlah perdagangan Malaysia meningkat pesat sebanyak 8.3% kepada 349.4 bilion dalam tempoh suku pertama 2014 berbanding dengan 322.6 bilion pada tempoh yang sama pada tahun sudah. Didorong terutamanya oleh peningkatan ekspor sebanyak 10.8%. Meskipun dalam persekitaran perdagangan dunia yang tidak menentu, peningkatan ekspor Malaysia adalah lebih baik berbanding prestasi ekspor negara-negara ASEAN yang lain. Sejajar dengan perkembangan ekonomi negara yang memberangsangkan, kadar pengangguran terus kekal rendah sebanyak 3% pada Mac tahun ini. Tuan Yang Dipertua, berdasarkan prestasi ekonomi negara yang semakin memberangsangkan, terutamanya kegiatan domestik yang berdaya tahan dan kekuatan pasaran ekspor yang berdaya saing dalam suku pertama 2014, serta jangkaan pertumbuhan ekonomi global yang lebih baik, kerajaan yakin momentum pertumbuhan ekonomi Malaysia akan kekal kokoh dalam tempoh separuh kedua 2014. InsyaAllah perkembangan yang menggalakkan ini akan membolehkan ekonomi negara mencapai sasaran melebihi 5% pada keseluruhan tahun 2014. Sasaran ini juga adalah selaras dengan unjuran terkini tabung kewangan antarabangsa IMF bagi Malaysia sebanyak 5.2% pada tahun 2014. Lenggong. Terima kasih Tan Sri Dato'. Terima kasih Datuk Seri di atas jawapan yang menyeluruh seperti tadi. Datuk Seri, dengan pencapaian ekonomi negara yang menunjukkan tren memberangsangkan ini, saya ucapkan tahniah di atas pencapaian yang telah diperoleh oleh kerajaan, kerana ini bukan suatu yang senang dalam keadaan cabaran ekonomi yang semakin sukar ketika ini. Saya ingin merujuk kepada laporan A.T. Kearney 2014 yang disebut oleh Datuk Seri tadi. Ia menunjukkan bahawa Malaysia telah melonjak 10 tempat daripada kedudukan ke-25 kepada nombor 15 dalam indeks keyakinan pelaburan langsung asing. Ini pencapaian yang cukup baik. Soalnya, apakah kerajaan yakin
dapat mengekalkan kerancakan pelaburan swasta, terutama sekali ialah pelaburan langsung asing di negara kita. Kemudian apakah faktor-faktor yang mendorong kepada peningkatan pelaburan swasta ini dalam negara kita? Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, faktor yang terbesar yang menjadi pendorong kepada penambahan pelaburan ialah faktor keyakinan ataupun confidence. Dan bila kita sebut dalam soal confidence ni ataupun keyakinan, ianya terbahagi kepada beberapa ciri, antaranya ialah kestabilan politik dalam negara, dasar-dasar yang diamalkan oleh negara, di mana kalau dasar kita mesra perniagaan, termasuk pelabur asing, kita dapat buat keputusan yang pantas, kita dapat memberi insentif yang kompetitif dan sebagainya, maka mereka akan terdorong untuk menambah pelaburan mereka di Malaysia. Dan bagi tahun 2013 sahaja kita lihat bahawa pelaburan swasta merekodkan jumlah 160.5 bilion ringgit, iaitu peningkatan 14.5% berbanding dengan tahun sebelumnya. Pihak kerajaan yakin bahawa berdasarkan kepada usaha-usaha yang kita lakukan, termasuk juga tak kurang penting ialah program transformasi ekonomi yang telah dilakukan oleh kerajaan sejak tahun 2009, semuanya ini menyumbang kepada tahap keyakinan yang semakin meningkat, dan ini telah pun dicerminkan melalui rating ataupun penilaian yang dilakukan oleh badan-badan penarafan antarabangsa. Jadi kesimpulannya, insya-Allah momentum ini dijangka dapat kita teruskan. Ibu Barat. Terima kasih Tuan Syed Dipertua. Soalan tambahan. Terima kasih kepada jawapan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat. Walaupun KDNK nampaknya 6.2% pada kebelakangan ini, tapi realitinya on the ground, di mana kita difahamkan oleh masyarakat berkenaan bahawa situasi ekonomi sangat bukan lagi steady, menunjukkan ada ramai di antara pekedai-pekedai makan dan sebagainya mengatakan bahawa ada no more that robust ekonomi keadaan mereka, dan juga industri-industri di mana pekerja-pekerja tidak dapat membuat overtime dan sebagainya. Mungkin ini semua adalah Yang Amat Berhormat mungkin tak dengar, tak tahu, atau mungkin kami di pembangkang dapat cerita yang benar, dan cerita yang Yang Berhormat mungkin don't have the feedback yang berkenaan. Jadi soalan saya ini pengangguran, masalah pengangguran. Dari kalau saya tengok dalam 10 tahun ini, dari angka lebih kurang 5% tahun 2004, sekarang sudah jadi lebih kurang 3% full employment. Tapi dari realitinya bukan sedemikian. Ramai di antara graduan kita tidak ada kerja. There's a mismatch dari production dari university students dan peluang pekerja, dan juga di ramai di antara lower income group yang affected. Jadi apakah ini semua diketahui oleh kerajaan, dan apakah tindakan yang diambil supaya the real hardcore yang perlukan pertolongan dapat diberi manfaatnya? Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, itu memang kerja pembangkang lah, menafikan kenyataan dan realiti. Realitinya ialah penilaian rating yang dibuat oleh badan-badan penarafan antarabangsa. Jadi Yang Berhormat jangan nafikanlah hakikat sebenarnya kejayaan ekonomi negara kita. Saya tidak nafikan masih ada cabaran. Saya tak kata tak ada cabaran. Memang ada cabaran. Cabaran kos sara hidup, cabaran dari segi menambahkan peluang pekerjaan, dan juga untuk meninggikan lagi permintaan dan sebagainya. Tetapi
pada keseluruhannya kita tak dapat nafikan pencapaian ekonomi Malaysia adalah amat memberangsangkan. Tan Sri, boleh minta soalan tambahan satu lagi? Silah, Ketua Melaka. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua, dan terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang amat berhormat, dalam jawapan yang saya terima pada hari Selasa, iaitu 10 hari bulan ini, saya difahamkan hutang kerajaan persekutuan adalah sebanyak ringgit Malaysia 539.9 bilion atau 54.8% daripada KDNK pada akhir tahun 2013. Soalan tambahan saya ingin tanya, adakah hutang kerajaan persekutuan ini termasuk dengan bon-bon yang digaranti oleh kerajaan pusat, iaitu bon-bon atau pinjaman yang digaranti oleh kerajaan pusat, dan juga untuk memastikan paras hutang kerajaan persekutuan tidak melebihi 55%. Saya ingin tanya apakah perancangan atau usaha yang akan diambil oleh pihak kerajaan. Terima kasih. Tuan Yang Di-Pertua, kerajaan mengamalkan dasar kewangan yang bertanggungjawab dan dengan izin prudent, kita perlu menambahkan perbelanjaan supaya ekonomi negara kita berkembang, tetapi kita mesti lakukan dalam lingkungan tidak menambahkan beban hutang dengan cara yang kita belanja dengan berhemah, dan pastikan ekonomi kita ni terus berkembang. Jadi kalau ekonomi kita berkembang, peratusan hutang dari segi KDNK dapat kita kekalkan pada paras tidak melebihi 55%, dan kita jangka bahawa tahun ini dan tahun akan datang insya-Allah kita dapat mengekalkan bahawa paras 55%. Bagaimana dengan bon yang amat berhormat? Bon yang digaranti oleh kerajaan, adakah termasuk? Ya, kita ambil kira soal contingent liability, tapi ianya tidak sampai ke peringkat yang mana mencemaskan kita sama sekali. Yang berhormat Tuan Muhammad Azmin bin Ali, Gombak. Tan Sri, soalan saya nombor 2. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Sebenarnya soalan nombor 2 ni sudah berulang kali kita jawab. Ini mulai Januari, ini dah bulan Jun, tapi namun untuk Gombak kita seperti lagu Hati Yang Luka itu berulang kali kita jawab juga. Baiklah, semakan tarif yang telah diberkat kuasa mulai 1 Januari 2014, sebahagian besarnya adalah disebabkan semakan semula harga bahan api, yaitu gas domestik daripada ringgit Malaysia 13.70 MMBTU kepada 15 ringgit Malaysia 15.2 per MMBTU. Harga arang batu daripada USD 85 setetan kepada USD 87.5 sen per tan, serta penggunaan gas asli secair ataupun LNG yang diimport pada harga pasaran yaitu ringgit Malaysia 41.68 per MMBTU. Komponen bahan api ini telah menyumbang kepada kenaikan tarif sebanyak 4.9 sen per 1 kilowatt jam atau 82% daripada kenaikan tarif keseluruhan sebanyak 4.99 sen 1 kilowatt jam. Sebarang perubahan harga bahan api ini sudah tentu akan memberi kesan yang signifikan kepada kos pembakaran listrik. Komponen lain yang terlibat dalam kenaikan tarif ialah simakan tarif asas TNB, yaitu sebanyak 8% atau 0.90 sen per kilowatt jam daripada kenaikan tarif keseluruhan. Semakan tarif asas ini disemak setiap 4 tahun bagi memastikan pihak utility memperolehi pulangan yang munasabah agar dapat terus membakar listrik yang berkualiti dan berdaya harap.
Tidak dinafikan bahawa pihak TNB memperoleh keuntungan bersih bagi tahun kewangan yang berakhir pada 31 Ogos 2013 sebanyak ringgit Malaysia 4.58 bilion. Namun begitu, jumlah tersebut masih belum mencukupi untuk menampung kos pelaburan bagi membiayai projek-projek penjanaan yang baru serta projek-projek pengantaran dan pengagihan yang dianggarkan sekitar ringgit Malaysia 6 sampai 7 bilion. Bahagian soalan yang kedua soalan ini, berdasarkan mekanisme pelepasan kos bahan api dan penjanaan, kos sebenar untuk membekal listrik akan disimak semula setiap 6 bulan selaras dengan simakan harga bahan api iaitu gas atau LNG kepada sektor elektrik. Sekiranya berlaku sebarang perubahan harga bahan api, kos ini akan dilepaskan kepada pengguna. Bagi mengurangkan kesan kenaikan tarif ke atas pengguna-pengguna, pihak kementerian sedang mengkaji cadangan untuk menggunakan penjimatan daripada rundingan semula perjanjian pembelian tenaga atau PPA bagi penjana tenaga bebas iaitu IPP generasi pertama yang melibatkan amaun sebanyak ringgit Malaysia 1.57 bilion bagi tempoh kutipan Mac 2013 sehingga Jun 2017 bagi menampung kenaikan tarif elektrik pada masa akan datang. Terima kasih Tan Sri dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri telah menegaskan bahawa kenaikan kadar tarif elektrik ini ada mempunyai hubung kait dengan semakan harga bahan api yang telah menyumbang kepada kos pembekalan elektrik. Namun pada masa yang sama, kita juga menyaksikan kerajaan terus-menerus memberikan subsidi yang begitu besar kepada penjana tenaga bebas ataupun IPP. Sebagai contoh, jumlah subsidi gas yang diberikan kepada penjana tenaga bebas pada setiap tahun meningkat di antara 19 hingga 22 bilion ringgit. Maka persoalan saya ialah apakah keperluan pemberian subsidi yang begitu tinggi kepada syarikat-syarikat penjana tenaga bebas sekiranya tarif elektrik ini terus meningkat dan membebankan rakyat. Yang keduanya, Yang Berhormat Menteri, sehingga hari ini semua perjanjian dan juga dokumen yang melibatkan rundingan tarif masih lagi diikat dengan dokumen sebagai rahsia kerajaan. Saya ingin mendapatkan pendirian daripada Yang Berhormat Menteri di dalam Dewan ini untuk tidak menjadikan perjanjian IPP dan rundingan tarif ini sebagai dokumen dan maklumat rahsia, kerana ianya memberikan kesan langsung kepada pengguna untuk melihat apakah terma-terma dan syarat-syarat yang telah diletakkan, dan ianya tidak akan memberikan kesan kepada kenaikan kadar tarif elektrik kepada pengguna. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Gombak atas soalan yang dibangkitkan. Seperti mana saya katakan tadi, kenaikan tarif di peringkat TNB itu mengikut mekanisme imbalance cost pass-through. Maka mulai dari segi tahun yang lalu, apabila ada kenaikan di peringkat inputs yaitu LNG ataupun coal ataupun gas ataupun distillate, maka itulah sebabnya kita simak implikasi ini kepada kos setiap 6 bulan, dan jika wajib untuk disimak balik, maka kos itu sememangnya dipass-through kepada pengguna. Juga ini ada kaitan dengan dasar subsidi pihak kerajaan. So bila kerajaan lepaskan ataupun kenaikan kos input semua ini di peringkat antarabangsa, maka secara otomatis memang
harga kos bahan-bahan ini di peringkat IPP atau TNB sekaligus naik juga. Dan soalnya ialah berapa banyak kerajaan nak benarkan dan berapa banyak dia nak allow to flow into the actual tarif. Jadi ini diambil kira bagi perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat, dan bukan saja ini kepada IPP tetapi juga kepada TNB. Hanya dasar sekarang ini kerajaan belum putuskan sampai berapa rendah jumlah subsidi yang dikurangkan. So everybody is affected dengan izin. Mengenai dengan soalan kedua ni, perjanjian dan rundingan ini pun seringkali dibangkitkan. Ini antara dua pihak, pihak TNB dan pihak pemaju ataupun operator. Dan di antara dua pihak ini adalah perjanjian yang dianggap sulit. Jadi ketetapan seperti sebelum ini masih kekal, tetapi dalam rundingan khususnya dalam beberapa tahun ini buying rate itu bukan menjadi sulit lagi, ya. Dan dalam companies, syarikat-syarikat yang berdaftar di bursa saham misalnya, isi kandungan perjanjian-perjanjian yang wajib diberitahu kepada shareholdersnya dipapankan di dalam annual reportsnya. Jadi sebenarnya bukan juga suka mendapat maklumat-maklumat yang asas itu. Terima kasih. Simpang Renggam. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya ingin bertanya kepada Menteri, apakah reserve margin kita pada masa sekarang? Kerana saya ingat pada beberapa tahun yang lepas ia pernah mencecah lebih kurang 55%, dan tapi ia akan menurun juga apabila pembangunan kita semakin berkembang. Jadi adakah reserve margin ini akan meningkat berikutan kenaikan kadar tarif, dan adakah kita masih berada di comfort zone, iaitu pada paras yang sihat? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Simpang Renggam yang baru mendapat pingat PJN Datuk Syabas Tahniah Setiausaha Agung Gerakan, ya. Bagi soalan yang dibangkitkan, saya ingin maklumkan kepada Dewan yang mulia ini bahawa sebenarnya keadaan margin di peringkat nasional adalah dalam keadaan yang sebenarnya dalam perhatian pihak kerajaan. Saya ingin maklumkan Dewan yang mulia Dewan yang mulia ini bahawa hanya bagi tahun 2014 pihak ST Suruhanjaya Tenaga telah menyimak balik margin install capacity yang ada di dalam semua penjana-penjana plans kita. Sebelum ini yang terkini adalah sejumlah 450 kira-kira begitu, telah di 449,9 megawatt adalah satu pengurangan dari install capacity. Maka install capacity pada saat ini adalah sekadar jumlah 21.060 megawatt. Namun saya ingin maklumkan kepada Dewan bahawa dari segi perbezaan keadaan margin ini daripada tahun 2011, di mana reserve margin pada waktu itu adalah 6.341 megawatt ataupun hampir 41%, okay? Dan plan operating average actual operating reserve sekedar 3.822 megawatt ataupun 24,7% operating reserve. Tapi plan actual operating reserve. Tapi plan operating reserve pada ialah sekedar 2.300 megawatt ataupun 14,9%, dan plan spinning reserve adalah 900 megawatt ataupun 5,8%. Bandingkan ini bagi tahun 2014, ya, pada saat ini
dan kita boleh lihat bahawa situation adalah perlu tindakan yang perlu. Dan 2014 mana ya 2014 ya. Begini, 2014 bahwa kita lihat di sini reserve margin adalah 4.159 megawatt ataupun 24,6%, dan average plan operating reserve adalah 2.300 megawatt ataupun 13,6%, dan actual operating reserve sekedar 1.510 megawatt ataupun 8,9%, just about 9%, and plan spinning reserve sekedar 900 megawatt daripada itu, yaitu sekedar 5,3%. Keadaan sebenarnya dalam keadaan kurang sihat dari segi perbandingan, because of duration of plans dan juga penjana-penjana yang dah tua, khususnya yang coal base ini, memulai menimbulkan masalah-masalah pokok ya. Dan itulah pada 7 hari bulan Mei terjadi satu jatuhan yang cukup luas. Oleh kerana pada hari itu keadaan yang saya sebutkan tadi itu menjadi satu keadaan reality, di mana kita kedudukannya adalah minus 522 megawatt. Okey, kerana beberapa penjana pada waktu itu, dua-dua TNB dan juga IPP outages, became phase outages. Dan pagi tahun ini saja saya memaklum ini bahawa dah 6 kali kita import power daripada IGAT Thailand dan 2 kali daripada Singapura. Maka ini telah membolehkan ataupun memaksakan pihak kerajaan meneliti balik kapasiti yang kita ada ini untuk memastikan kualiti bekalan elektrik dan sentiasa terjamin dalam keadaan yang baik. Dan atas itulah satu daripada langkah yang telah diambil, yang dipersoalkan di Dewan kemarin dan juga di surat khabar, adalah yang mana perlu satu 4A, phase 4A, yang 1,000 gas fired 1,000 megawatt terpaksa diperdepankan, di made forward daripada 2020 tahun 2020 ke tahun pengeluaran 2018. Dalam soal ini kerajaan telah mengambil ketetapan bahawa walaupun dalam metod untuk memberi bidaan, kerana kerajaan menggunakan 3 jenis, bidaan terbuka, bidaan selected tender, ataupun negotiate direct award, dan untuk mempercepatkan on stream pengeluaran tenaga oleh kepada syarikat SIPP dan YTL, maka atas dasar-dasar ini dan atas keperluan-keperluan inilah ketetapan telah dibuat supaya bekalan elektrik negara terus terjamin dan dalam keadaan kualiti yang boleh mempunyai daya harap. Terima kasih. Yang berhormat Tuan Muhammad Fasli. Boleh, ini soalan daripada rakyat yang mendesak. Boleh, soalan yang mendesak daripada rakyat. Silakan nomor 3 yang berhormat. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Kereta Malaysia Proton Saga. Soalan saya nombor 3. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Tan Sri Yang di-Pertua, izinkan saya untuk menjawab soalan daripada Yang Berhormat Sabak Bernam bersekali dengan soalan nombor 70 daripada Yang Berhormat Ipoh Barat, kerana keduanya berkaitan dengan isu sistem pengumpulan dan juga penggunaan semula air hujan ataupun SPA. Tan Sri Yang di-Pertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat daripada Sabak Bernam dan juga Ipoh Barat, sistem pengumpulan penggunaan semula air hujan ataupun dikenali sebagai sistem penuaian air hujan SPA adalah merupakan salah satu daripada best management practice dengan izin dalam pengurusan air yang berkesan. Dan melihat kepada kebaikan sistem SPA ini, Tan Sri Yang di-Pertua, maka kementerian telah pun membuat pindaan
kepada Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam UKBS 1984 ataupun juga dikenali sebagai UBBL, iaitu Undang-Undang Kecil 2, 10 dan 115, dan pindaan-pindaan ini telah pun dirundingi dan dipersetujui secara bersama dengan kerajaan-kerajaan negeri dalam Majlis Mesyuarat Negara bagi Kerajaan Tempatan MNKT ke-64 pada 23 hari bulan Mei 2011 untuk mensyaratkan penggunaan sistem SPA ini. Dan buat masa ini, Tan Sri Yang di-Pertua, kerajaan hanya mensyaratkan sistem SPA ini untuk bangunan kediaman, rumah banglo dan juga rumah-rumah berkembar yang mempunyai keluasan bumbung 100 meter persegi ataupun lebih sahaja. Dan manakala bagi mana-mana bangunan yang berasingan, bukan jenis kediaman, juga yang mempunyai keluasan bumbung 100 meter persegi ataupun lebih, secara amnya disyaratkan mengguna pakai kepada peruntukan yang ada. Dan air yang dikumpulkan ini melalui teknik SPA ini boleh digunakan semula, Yang Berhormat, bagi tujuan selain daripada makan minum ataupun non-portable dengan izin, dan termasuklah juga untuk kegunaan kepada mana-mana sektor peladangan dan juga pembinaan. Dan Tan Sri Yang di-Pertua, daripada kajian penyelidikan yang telah pun dijalankan oleh Institut Penyelidikan Hidrolik Kebangsaan Malaysia NAHRIM, menunjukkan sekurang-kurangnya 34% daripada jumlah penggunaan air bulanan isi rumah sebenarnya boleh digantikan dengan air hujan untuk dobi, flush dalam tandas dan juga untuk pembersihan di luar kawasan rumah. Walau bagaimanapun, Tan Sri Yang di-Pertua, sehingga ini hanya 6 buah negeri sahaja yang telah mewartakan pelaksanaan pindaan UKBS mengenai SPA ini, walaupun keputusan bersama telah dicapai dalam mesyuarat MNKT ke-64 pada 23 hari bulan 2011. Dan negeri yang telah pun mewartakan pelaksanaan pindaan UKBS mengenai SPA ini ialah negeri Perak, Selangor, Johor, Melaka, Kelantan dan juga Perlis. Saya dimaklumkan bahawa kerajaan-kerajaan negeri yang lain sedang mengambil langkah yang sama untuk mengambil kira beberapa pindaan yang akan dilakukan dalam UKBS yang lain dan seterusnya akan mewartakannya secara bersekali. Dan harapan daripada pihak kementerian, Tan Sri Yang di-Pertua, supaya kerajaan-kerajaan negeri yang masih belum lagi mewartakan pelaksanaan bagi pindaan kepada mana-mana UKBS yang ada di peringkat negeri, supaya dapat menyegerakannya untuk kebaikan dan kemudahan kepada rakyat. Dan menjawab kepada kelewatan beberapa kerajaan-kerajaan negeri dalam menyesuaikan dan juga mewartakan pindaan UKBS mengenai SPA ini, sikit sebanyak memberikan kesan seperti yang pertama, Yang Berhormat, berlakunya pembaziran air terawat yang sesuai untuk diminum, di mana ianya turut digunakan untuk membasuh kenderaan, mencuci lantai dan lain-lain perkara yang luar daripada kawasan keperluan untuk minuman kepada penghuni dalam rumah. Sedangkan untuk kegunaan-kegunaan tersebut, Tan Sri Yang di-Pertua, sebenarnya boleh digunakan melalui air hujan dalam takungan SPA. Dan keduanya, apabila tindakan ini tidak dilakukan, maknanya tidak mendukung kepada pelaksanaan dasar teknologi hijau di Malaysia, terutamanya dalam penggunaan air terawat di kawasan-kawasan industri bagi tujuan yang tidak memerlukan air terawat. Pelaksanaan SPA ini, Tan Sri Yang di-Pertua, sebenarnya boleh membantu memelihara sumber air dan membantu penjimatan tenaga elektrik di loji-loji rawatan air. Dan dari segi perspektif ekonomi pula, Tan Sri Yang di-Pertua, penggunaan semula air hujan secara tidak langsung dapat mengurangkan bayaran bil-bil air, sama ada kegunaan domestik, komersial ataupun industri. Dan ianya juga akan dapat mengurangkan penggunaan air terawat, mengatasi masalah bekalan air dan seterusnya dapat memelihara sumber air dan mengurangkan kesan terhadap perubahan-perubahan kepada iklim. Tan Sri Yang di-Pertua, selain daripada pindaan kepada UKBS, Kementerian sedang menyediakan panduan pelaksanaan inisiatif sistem pengumpulan penggunaan semula air hujan SPA untuk membantu PBT merangka strategi melaksanakan inisiatif SPA ini, sama ada di dalam bangunan ataupun SPA untuk landscape. Dan penyediaan panduan pelaksanaan ini merupakan rentetan daripada strategi-strategi yang terkandung dalam garis panduan perancangan kejiranan hijau yang juga telah diterbitkan oleh pihak kementerian pada tahun 2012. Dan beberapa agensi yang lain juga turut terlibat secara langsung, Tan Sri Yang di-Pertua, dalam memperkenalkan dan melaksanakan penggunaan SPA ini, iaitu Jabatan Pengairan dan Saliran JPS dan juga Institut Penyelidikan Hidrolik Kebangsaan Malaysia NAHRIM.
Dan bagi negeri-negeri yang telah pun mewartakan UKBS mengenai penggunaan SPA ini, saya berharap supaya semua pihak berkuasa tempatan yang berkenaan akan melaksanakan program ini dengan sebaiknya, dan kerana ianya sedikit sebanyak akan memberikan impak yang positif terhadap pengurangan penggunaan air terawat di Malaysia. Dan sekiranya Tan Sri Yang di-Pertua, PBT mendapati sesuatu projek baru tidak melaksanakan sistem penggunaan SPA ini sebagaimana yang telah disyaratkan oleh pihak PBT, maka PBT boleh mengambil tindakan untuk menarik balik CCC jika pemaju ingkar kepada arahan yang telah pun dikeluarkan, dan boleh mengambil tindakan untuk menghantar mana-mana nama perunding, arkitek, jurutera ataupun perancang bandar kepada pertubuhan profesional yang berkaitan untuk menggantung lesen mereka. Dan saya amat berharap supaya mana-mana negeri yang belum lagi mewartakan supaya menyegerakannya. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Sahabat bernam. Terima kasih kepada Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Timbalan Menteri atas jawapan yang bernas tadi. Walaupun sudah dipersetujui dalam Majlis Mesyuarat Negara bagi Kerajaan Tempatan pada Mac 2012, tetapi nampaknya hanya 6 negeri saja yang telah diwartakan pindaan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984. Soalan tambahan saya, selain penguataan oleh negeri-negeri dan pindaan undang-undang kecil, saya ingin mendapat penjelasan setakat manakah pelaksanaan SPA ini di negeri-negeri yang telah diwartakan. Saya khawatir kalau ianya tidak dilaksanakan dengan berkesan akan menyebabkan kegagalan bagi mengatasi masalah kemelut bekalan air seperti yang berlaku di negeri Selangor. Saya difahamkan sambutan yang kurang memuaskan daripada pemaju perumahan adalah berpunca daripada kos yang tinggi untuk memasang SPA ini. Jadi, apakah langkah kerajaan bagi mengurangkan kos pemasangan SPA, serta adakah kerajaan memberikan insentif yang sewajarnya kepada pemaju yang melaksanakan program SPA ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Tan Sri Yang di-Pertua, dalam keadaan tipikal ataupun normal, penggunaan air harian untuk satu isi rumah kepada Yang Berhormat sahabat bernam dianggarkan lebih kurang 64% daripada penggunaan air tersebut sebenarnya boleh digantikan dengan air hujan. Di mana 22% daripada jumlah air yang ada digunakan untuk mencuci baju. Tan Sri Yang di-Pertua, 16% lagi sibuk mencuci kereta. Dan cucian dalaman, luaran serta landscape mengambil lebih kurang 26% untuk tandas pula. Dan kalau 64% yang ada dalam penggunaan air di rumah ini, Tan Sri Yang di-Pertua, dapat diselamatkan dengan penggunaan SPA ini, maka secara tidak langsung penggunaan air harian dalam satu isi rumah itu akan dapat digunakan hanya untuk makanan dan minuman. Yang lain boleh digunakan melalui air hujan dalam kerangka program SPA ini. Dan purata kos untuk pemasangan SPA ini di premis ini, Tan Sri Yang di-Pertua, dia adalah lebih kurang antara 2,000 hingga 5,000. Mahal. Kalau kita tanya kenapa sampai 2,000 hingga 5,000 mahalnya, kerana apa Tan Sri Yang di-Pertua? Dia mahal kerana komponen SPA ni dalam bangunan ataupun di rumah yang tak dipasangkan yang bernilai antara 2,000 hingga 5,000 ni, Tan Sri Yang di-Pertua, dia bukan saja pasang begitu saja, tetapi dia mempunyai 5 komponen asas yang perlu kita sediakan untuk kita laksanakan SPA di rumah-rumah ataupun di bangunan-bangunan. Yang pertama, kita perlukan catchment area, kawasan permukaan untuk kita kumpulkan air. Keduanya, conveyance, saluran paip yang kita salurkan air hujan daripada kawasan tadahan ke dalam tangki untuk simpan air hujan. Ketiga ialah first flush, sistem untuk kita tapis dan mengeluarkan bahan-bahan kotor, sampah dan sebagainya. Dan yang keempat ialah storage tank dengan izin tangki untuk kita tangkung air hujan yang tersebut. Dan yang terakhir ialah distribution, sistem untuk salurkan air hujan itu untuk kegunaan harian dalam kawasan rumah kita. Jadi oleh kerana itu, Tan Sri Yang di-Pertua, maka kosnya adalah tinggi antara 2,000 hingga 5,000 yang dicadangkan apabila perlu dipasangkan unit SPA ini. Dan selain daripada itu, Tan Sri Yang di-Pertua, cadangan Yang Berhormat tadi supaya adakah kerajaan akan memberikan insentif khusus kepada pemaju untuk pelaksanaan SPA ini,
Ini adalah merupakan cadangan yang baik Yang Berhormat, dan saya akan bawa balik cadangan Yang Berhormat ni kepada pihak kementerian untuk kita lihat apakah bentuk insentif yang boleh kita berikan yang bersesuaian kepada pemaju, supaya pemaju akan pasang SPA ini walaupun telah disyaratkan dalam UKBS yang ada. Dan selain daripada itu, Tan Sri Yang di-Pertua, saya juga ingin memaklumkan kepada Yang Berhormat, di samping SPA ini merupakan air alternatif, dia akan menyelamatkan bekalan air terawat. Saya mengharapkan mudah-mudahan bekalan air yang berkaitan dengan kemelut bekalan air yang berlaku baru-baru ini di negeri Selangor, walaupun Selangor telah mewartakan pindaan UKBS ini, Selangor perlu memastikan supaya pelaksanaan SPA ini akan dapat dibuat secara menyeluruh, terutama kepada semua bangunan-bangunan baru yang telah diwajibkan penggunaan SPA. Dan sekiranya ini berjaya untuk dilakukan, Tan Sri Yang di-Pertua, maknanya secara tidak langsung masalah gangguan air terawat seperti yang berlaku di Selangor ini sedikit sebanyak akan dapat mengurangkan beban rakyat. Dan saya juga nak mengingatkan kepada kerajaan negeri, bila berlaku masalah bekalan air, jangan asyik nak tuding jari, nak salahkan kerajaan persekutuan. Bila ada masalah bekalan air di negeri, jangan nak salahkan kerajaan persekutuan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana apa Yang Berhormat? Ini cakap politik, Tan Sri. Ini bukan cakap politik, I'm just cautioning the state government. Kerana kita dah keluarkan garis-garis panduan. Garis-garis panduan telah pun kita keluarkan, dan kerajaan pusat dah banyak buat kajian, usaha untuk kita pakai sumber air yang ada. Jadi laksanakanlah SPA ni dengan jayanya, insya-Allah dia akan dapat mengurangkan bebanan kepada masalah isu air yang sedang berlaku di negeri Selangor. Terima kasih banyak. Johor tak ada masalah air. Mana dia? Akak tengoklah sikit. Yang sila Kuala Selangor. Terima kasih kepada Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Saya ucapkan terima kasih dan syabas kepada Yang Berhormat Menteri di atas ketegasan untuk memastikan rawatan air di negeri, khususnya negara kita, dapat dijaga. Saya ingin mohon penjelasan tambahan daripada Yang Berhormat Menteri. Adakah contoh-contoh negara di luar yang telah mewajibkan penggunaan SPA? Dan yang kedua, apakah objektif utama dan tujuan pembangunan garis panduan reka bentuk sistem SPA ini yang telah dikenal pasti sebagai satu sistem pengurusan air yang berkesan, lestari dan cost efektif dalam jangka masa panjang, terutama sekali dalam negara kita. Terima kasih. Tan Sri Yang di-Pertua, saya harap semua jawapan yang diberikan oleh kerajaan ini, dia tidak berunsur sama sekali dengan niat untuk dipolitikkan jawapan itu. Jadi apa juga jawapan yang dibentangkan dalam sidang parlimen ini, dia adalah merupakan komitmen kerajaan persekutuan kepada rakyat di negeri-negeri. Saya agak gombak faham masalah tu. Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingin menjawab kepada Kuala Selangor tadi. Yang Berhormat, tak perlu, selain daripada melihat kepada pengalaman kajian-kajian yang telah dilakukan di luar negara, pihak Nahrim sendiri telah pun melakukan kajian-kajian. Antara kajian-kajian yang telah dilaksanakan oleh pihak Nahrim, yang pertama ialah pemasangan SPA di rumah teres 2 tingkat Taman Wangsa Melawati Kuala Lumpur. Dah pasang untuk jadikan projek perintis dan berjaya. Dan hasil daripada kajian itu Yang Berhormat, kita dapati bahawa dia telah menunjukkan purata isi rumah dapat menjimatkan air sebanyak 34% daripada bil air melalui penggunaan SPA ini. Dan keduanya, hasil daripada penyelidikan yang dijalankan ke atas SPA rumah teres 2 tingkat Taman Melawati Kuala Lumpur ini, dia juga telah menunjukkan bahawa kualiti air hujan bagi sistem ini, dia memenuhi National Water Quality Standards dengan izin yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar untuk Malaysia dan sesuai untuk kegunaan umum. Itu yang pertama. Kajian yang kedua yang dilaksanakan oleh Nahrim ialah SPA di Rumah Panjang Bae, Betong, Sarawak, fasa 1 dan 2 tahun 2012. Dan penggunaan objektifnya, kita nak tengok sama ada air hujan ni boleh dijadikan sebagai bekalan air alternatif dan sebagainya. Dan hasil daripada kajian yang dijalankan oleh Nahrim di SPA Rumah Panjang Bae, Betong, Sarawak bagi fasa 1 dan 2, kita dapati, Tan Sri Yang di-Pertua, bahawa SPA membekalkan air tambahan kepada penduduk
dan dapat mengurangkan kebergantungan air daripada air sungai yang sering menjadi masalah dari segi kuantiti dan juga kualiti semasa musim kemarau dan banjir, dan kapasiti bekalan sehingga 21 hari sebulan. Dan kedua, dia mengurangkan kebergantungan penduduk rumah panjang yang tersebut terhadap air sungai, dan selain daripada itu dapat menyatakan bahawa hasil daripada kajian bahawa air hujan yang berkenaan boleh juga digunakan untuk minuman. Jadi dan selain daripada itu, Tan Sri Yang di-Pertua, sistem ini telah mendapat sambutan dalam pelaksanaan di negara-negara seperti di Amerika Syarikat, Jepun, China, Brazil, Jerman, India dan lain-lain. Malah di New Delhi dan Chennai, India, sistem penuaian air hujan ini diwajibkan untuk setiap rancangan pembangunan yang memerlukan kelulusan daripada pihak berkuasa tempatan. Jadi apa yang saya nak tegaskan yang berhormat, keputusan yang dijalankan oleh kerajaan di peringkat pusat ini adalah satu keputusan yang tepat untuk membantu rakyat mengurangkan kos kepada mana-mana bil air yang ada, dan air hujan boleh digunakan melalui sistem pelaksanaan SPA ini. Terima kasih yang berhormat. Yang berhormat Puan Tio Necing Kulai. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan saya nombor 4. Terima kasih Tan Sri. Kementerian Kesihatan telah melaksanakan pelbagai pendekatan untuk menggalakkan amalan penyusuan susu ibu di kalangan ibu-ibu di Malaysia, terutamanya kepada ibu yang bekerja. Antara inisiatif yang dijalankan oleh kementerian dengan kerjasama agensi kerajaan dan bukan kerajaan ialah seperti melaksanakan inisiatif hospital rakan bayi di hospital-hospital kerajaan dan swasta bermula pada tahun 1992, dan inisiatif ini dapat membantu ibu-ibu memulakan penyusuan susu ibu semasa di hospital dan meneruskannya setelah kembali ke rumah. Semua hospital kerajaan telah mencapai status hospital rakan bayi dan ia sedang dimantapkan ke hospital swasta, dan sehingga Disember tahun lalu sebanyak 132 hospital kerajaan dan 12 hospital swasta telah diiktiraf sebagai hospital rakan bayi. Menggalakkan penubuhan kumpulan sokongan penyusuan susu ibu di peringkat hospital, klinik dan community, sehingga Disember 2013 terdapat 385 kumpulan sokongan yang ditubuhkan di peringkat hospital dan klinik. Sementara itu 42 kumpulan sokongan baru pula telah ditubuhkan di peringkat community pada tahun 2012 dan 2013. Nombor 3 ialah untuk menggalakkan tempat-tempat kemudahan awam, termasuk pusat membeli belah untuk menyediakan kemudahan bagi ibu menyusukan bayi. Data terkini daripada Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan menunjukkan terdapat sejumlah 148 tempat-tempat kemudahan awam yang telah menyediakan kemudahan ini, dan kerajaan pun menggalakkan pihak majikan, kerajaan dan swasta menyediakan tempat penjagaan anak atau krece di tempat kerja serta menyediakan kemudahan penyusuan susu ibu di tempat kerja. Dari segi sokongan sosial pula, inisiatif yang telah dilaksanakan ialah memberi kelonggaran kepada pekerja wanita dalam sektor awam untuk mengambil cuti bersalin 60 sampai 90 hari untuk setiap kelahiran dari jumlah cuti bersalin 300 hari sepanjang perkhidmatan mereka. Pihak kementerian sentiasa bekerjasama dan menjalankan usaha yang berterusan dengan semua pihak, terutamanya pihak media, bagi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan susu ibu dan peranan mereka dalam menyokong dan menggalakkan amalan penyusuan susu ibu di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Pada mulanya saya ingin ucaplah terima kasih kepada Menteri juga kerana saya kedua-dua anak saya adalah dilahirkan di Hospital Sedang, dan saya pun mula penyusuan susu ibu di Hospital Sedang. Jadi di sini saya inginlah mencatatkan penghargaan saya kepada pihak hospital dan juga kepada pihak kementerian. Tetapi saya rasa cabaran yang dihadapi oleh golongan ibu
adalah walaupun kita boleh mulakan penyusuan susu ibu di hospital dan juga di rumah apabila kita masih menikmati ini cuti bersalin, tetapi cabaran yang kami hadapi adalah semasa kita balik ke tempat kerja, di mana kebanyakan ataupun kita cakap ada segolongan majikan yang tidak menghormati hak seseorang ibu untuk teruskan penyusuan susu ibu. Jadi di sini saya ingin mencadangkan kepada kementerian, sama ada kita boleh mencontohi USA ataupun Filipin, di mana di USA sudah ada Fair Labor Standard Act 2010 dengan izin, dan juga di Filipin juga ada satu akta yang dipanggil Expanded Breastfeeding Promotion Act 2009 dengan izin Datuk Speaker, di mana majikan adalah diwajibkan untuklah menyediakan satu bilik ataupun satu tempat untuk golongan ibu untuk memerah susu, dan juga diwajibkan untuk mengizinkan golongan ibu ini satu break ya ataupun satu waktu rehat yang tidak melebihi 30 minit sekali ataupun 20 minit sekali untuk memerah susu. Kerana hakikat adalah golongan ibu ini di tempat kerja kadang-kadang mereka ditegur oleh majikan mereka ataupun manager mereka apabila mereka nak memerah susu di tempat kerja. Jadi saya rasa kalau kita nak menggarakkan golongan ibu untuk teruslah memberi susu ibu kepada anak mereka sekurang-kurangnya 6 bulan ataupun sampai 2 tahun, saya rasa kita perlulah buat mewujudkan satu tempat kerja yang lebih mother friendly. Itu cadangan saya dan saya harap boleh dapat respon daripada Menteri. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Ahli Yang Berhormat kerana telah memberi cadangan-cadangan yang bernas yang selaras dengan pendekatan kementerian dan selaras dengan dasar kerajaan, supaya kita daripada segi dasar kerajaan ialah untuk menggalakkan dan seboleh-bolehnya memastikan bahawa para ibu menyusun bayi mereka sekurang-kurang untuk 6 bulan dan kalau bolehnya sepanjang 2 tahun selepas dilahir. Dan saya setuju dengan Ahli Yang Berhormat di dalam cabaran yang dihadapi oleh para ibu di dalam khususnya selepas habis tempoh kerja mereka, tempoh cuti bersalin mereka. Tetapi di sektor awam ada perkembangan, kerana di sektor awam walaupun dahulu cuti bersalin ialah untuk 60 hari saja, tetapi ada dasar yang baru yang telah memberi kelonggaran untuk para penjawat awam supaya mereka boleh memilih daripada 300 hari yang diberi di dalam tempoh kerja panjang kerja mereka. So mereka boleh pilih, kalau mereka pilih 3 orang anak saja, mereka boleh pilih untuk mengambil 3 bulan cuti bersalin dengan gaji, dan pilihan untuk dapat 5 bulan lagi tanpa gaji yang boleh memberi mereka peluang supaya mereka boleh terus dengan budaya menyusun anak mereka di dalam rumah. Tetapi di dalam tempat kerja, walaupun dasar-dasar daripada kerajaan jelas untuk menggalakkan pihak majikan untuk menyediakan krece dan tempat yang sesuai di mana penyusunan boleh diteruskan masa waktu kerja atau tempat untuk memerah susu seperti yang telah dicadangkan sebagai penggalakan. Tetapi saya setuju kita tak sampai ke saat untuk mewajibkan itu melalui undang-undang, supaya tiap-tiap ini adalah satu pandangan yang ada di dalam pandangan kementerian juga dan di pandangan kerajaan, dan kita akan kerjasama dengan agensi-agensi lain seperti Kementerian Kerajaan Tempatan dan Kementerian Keluarga dan Wanita supaya kita boleh membawa harapan dan kerajaan sebagai satu dasar supaya para ibu di dalam negara kita boleh mendapat peluang untuk menyusu anak mereka di dalam satu keadaan yang selesa sekurang-kurangnya untuk 6 bulan selepas lahir. Terima kasih. Parit Sulong. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya nak menanya soalan tambahan kepada Yang Berhormat Menteri. Saya nak mohon penjelasan mengenai pendirian dan juga peranan yang dimainkan oleh Kementerian Kesihatan berkaitan dengan trend di kalangan bakal-bakal ibu yang memilih untuk melahirkan anak mereka di rumah.
seperti yang dipromosikan di Europe, memandangkan apabila dia melahirkan anak-anak mereka di rumah mungkin terdapat komplikasi dan juga mungkin ada risiko ketika bersalin. Jadinya saya nak minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri mengenai perkara ini. Terima kasih. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Untuk menjawab soalan itu kita kena memahami proses selepas seorang ibu sudah mengandung sampai mereka bersalin. Di dalam proses itu kita melalui banyak tahap, di mana satu ialah pendidikan para ibu tentang kesihatan mereka semasa mereka mengandung, dan persiapan di dalam sistem untuk memastikan bahawa kalau mereka bersalin di dalam rumah, adakah ia selamat ke tidak selamat. Ini yang paling mustahak. Dan kita kena memastikan bahawa sistem kita ada kawalan yang mencukupi untuk memastikan kalau mereka bersalin di rumah itu masih selamat daripada semua segi. Pada masa sekarang, pendirian kerajaan ialah seboleh-bolehnya untuk anak pertama bersalin di dalam tempat yang terkawal, seperti hospital atau di dalam rumah-rumah bersalin yang diiktiraf, kerana kebanyakan komplikasi yang banyak datang di dalam persalinan anak yang pertama. Untuk anak yang ketiga ke keempat, risiko itu kurang, dan di dalam itu kita boleh menggalakkan mereka bersalin di rumah seperti yang telah dibuat untuk di dalam masa dahulu, di mana bidan-bidan di dalam kampung pun telah berjaya. Kerana kadang-kadang bersalin anak ialah satu proses yang normal, yang cuma memerlukan sedikit bantuan saja dan sokongan daripada pihak-pihak yang lain. Tetapi mungkin di dalam 90% semua akan jalan secara baik. Tapi ada 10% di mana ada risiko. Kalau bila risiko ini berlaku, mesti ada kemudahan-kemudahan yang berdekatan supaya kita boleh menyelamatkan ibu itu. So cadangan Ahli Yang Berhormat, cadangan yang baik, tetapi kena dilihat daripada persepsi kemudahan-kemudahan yang tersedia ada, supaya kita boleh mengurangkan risiko kepada anak, ibu dan anak kalau ada apa-apa komplikasi yang wujud semasa persalinan berlaku di dalam rumah. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Ahmad Fauzi bin Zahari, Setiawangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Tan Sri Yang Dipertua, izinkan saya mengalukan kehadiran di Dewan Yang Mulia ini Persatuan Kebajikan Melayu Lembah Keramat EU5D Parlimen Setiawangsa. Soalan saya nombor 5. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Setiawangsa di atas soalan yang dikemukakan. Tan Sri Yang Dipertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Kementerian Kerja Raya bersama-sama dengan Unit Kerjasama Awam Swasta, Jabatan Perdana Menteri atau UKAS JPM, Kementerian Keuangan dan Jabatan Peguam Negara sedang membuat kajian yang menyeluruh berhubung isu-isu berkaitan konsesi tol lebuh raya sedia ada di negara ini. Kajian ini telah memperincikan beberapa cadangan tol yang bersesuaian, seperti perstrukturan semula kadar tol dengan mengambil kira kos operasi, kos penyelenggaraan, jumlah trafik, keuntungan atau kerugian syarikat-syarikat konsesi terbabit. Ia turut melibatkan cadangan pindaan terhadap terma-terma perjanjian konsesi sedia ada, di mana ini memerlukan persetujuan kedua-dua pihak, iaitu pihak kerajaan dan pihak konsesi. Tan Sri Yang Dipertua, sehubungan dengan itu, pada masa kini beberapa siri rundingan telah diadakan dengan syarikat-syarikat konsesi lebuh raya berkaitan. Rundingan tersebut bertujuan untuk mencari kaedah penyelesaian jangka pendek, sederhana dan jangka panjang berkaitan dengan isu tol. Prinsip utama rundingan ialah berasaskan kepada situasi menang-menang kepada semua pihak, iaitu pertamanya sudah tentu kepada rakyat, kerajaan, syarikat konsesi, pelabur dan pemberi pinjaman. Hasil rundingan dengan syarikat-syarikat konsesi ini dijangka akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam tempoh masa terdekat untuk pertimbangan dan kelulusan. Itu saja jawapan saya, Tan Sri Yang Dipertua. Sekian, terima kasih. Setiawangsa.
Yang Dipertua, kita tidak boleh nafikan satu perkara bahawa expressway ataupun lebuh raya di Malaysia ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara, yang ketiga terbaik di Asia dan kelima terbaik di dunia. Tetapi dalam masa yang sama kita juga tidak boleh nafikan masalah kutipan tol ini yang berbelah-belas di dalam Lembah Kelang ini. Contohnya Best Raya Sdn Berhad, Syarikat Mengurus Air Smart Tunnel, NKVE, Grand Saga, Sprint, New Pantai Expressway, Lingkaran LDP, Lata, Silk dan sebagainya. Dalam masa yang sama, ini belum saya katakan lagi tentang under planning. Contohnya highway seperti Kidex ataupun Sungai Besi Ulu Kelang dan sebagainya. Soalan saya, sekiranya kerajaan dapat memperuntukkan sebanyak 36.6 bilion untuk membina MRT dengan jajaran sebanyak 150 km. Adakah kerajaan bercadang untuk memperuntukkan sebahagian daripada belanjawan negara untuk mengambil alih tiap-tiap tahun mungkin 1 atau 2 tol, dan dalam masa yang sama mengekang daripada mana-mana konsesi tol yang telah melebihi perkiraan kenderaan yang melalui tol mereka seperti mana sebelum perjanjian ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Setiausaha di atas soalan tambahan. Memang soalan tambahan ini memang soalan yang saya kira cukup baik, dan terima kasih juga kerana Ahli Yang Berhormat memperakui bahawa kita sebenarnya mempunyai jajaran lebuh raya yang baik. Yang Berhormat, terima kasih banyak-banyak. Namun Yang Berhormat, di atas cadangan Yang Berhormat kepada kementerian, kerajaan sebenarnya belum bercadang untuk melaksanakan seperti yang dicadangkan itu, Yang Berhormat, kerana sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, kita perlu melihat perkara ini secara holistik, Yang Berhormat, ya. Dan dalam melihat perkara ini juga kita tidak boleh bertindak secara populis, ya. Kerana dalam jangka panjang, apabila tindakan kita salah, ianya sudah tentu memberikan implikasi negatif kepada negara kita dan kepada rakyat secara keseluruhan. Antara sebab mengapa kita memperkenalkan konsep penswastaan dalam pembinaan lebuh raya, Yang Berhormat, adalah antaranya adalah untuk mengurangkan bebanan kerajaan, di samping menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara dengan penyertaan pihak ataupun sektor swasta di dalam pembangunan negara kita. Dan sekiranya kerajaan mengambil langkah seperti yang dicadangkan oleh Yang Berhormat tadi, sudah pasti ianya akan melibatkan implikasi keuangan yang besar, dan sudah pasti ianya akan juga membantutkan usaha kerajaan di dalam membangunkan sektor-sektor yang memerlukan perhatian dan juga sumbangan kerajaan, terutama sekali pembangunan luar bandar, Yang Berhormat, ya. Namun pada masa yang sama saya ingin juga menyatakan bahawa sebagai sebuah kerajaan yang berkredibiliti, kerajaan pada masa yang sama perlu menghormati terma-terma perjanjian yang telah ditandatangani bersama pihak swasta, kerana ini perjanjian antara kerajaan dan pihak swasta, dan kerajaan juga perlu menjaga imej serta reputasi kerajaan di kalangan negara-negara luar dan juga pelabur-pelabur asing. Namun Yang Berhormat, ya, saya juga ingin nyatakan di sini seperti yang saya nyatakan pada jawapan asal, pihak kerajaan akan sentiasa, ya, akan meneruskan meneliti serta mengkaji mekanisme yang terbaik, Yang Berhormat, ya. Saya tidak katakan cadangan Yang Berhormat tidak merupakan, ini merupakan juga cadangan yang perlu kita teliti. Namun apa yang penting pada kementerian, ianya haruslah mewujudkan situasi win-win, ya, ataupun menang-menang dengan izin. Dan sudah tentu hasil daripada kajian ini, seperti juga yang Berhormat ketahui, kita sedang dalam proses perbincangan dengan syarikat-syarikat konsesi, dan hasil ini akan dibentangkan di peringkat Majlis Ekonomi, dan seterusnya dibentangkan di Jemaah Menteri untuk kelulusan. Jadi sudah tentu apa yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat itu akan diambil maklum, dan bagi menjawab
soalan yang kedua yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat, terima kasih di atas cadangan tersebut. Di dalam soal ini Yang Berhormat, sebelum sesuatu perjanjian konsesi ditandatangani, kita sering melakukan kajian unjuran atau fokus trafik yang dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat di dalam setiap perjanjian konsesi. Dan berdasarkan kajian ini Yang Berhormat, selalunya pihak kerajaan dan pihak konsesi akan mengetahui keupayaan untuk membayar balik pinjaman oleh pihak konsesi itu. Kita ada fokus, kajian fokus Yang Berhormat Dan untuk pengetahuan Yang Berhormat juga, kenaikan kadar tol tidak akan dilaksanakan secara automatik, di mana di dalam setiap perjanjian konsesi, terutama sekali perjanjian konsesi generasi kedua dan yang terkini, pihak kerajaan telah mewujudkan elemen toll review mechanism dengan izin, dan melalui kaedah ini Yang Berhormat, kenaikan kadar tol seterusnya akan ditentukan oleh semakan jumlah hasil tol sebenar berbanding dengan hasil tol dalam perjanjian konsesi itu. Jadi hak untuk menaikkan tol itu bukan terletak kepada syarikat konsesi. Ianya tidak dilakukan secara automatik. Ianya masih orang kata subjek dan izin kepada toll mechanism review yang saya nyatakan tadi. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Bukit Gantang. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua dan terima kasih Menteri. Kita guna tol sebab kita nak cepat. Kadang-kadang kita guna jalan tol sampai pun lewat sebab kemalangan yang berlaku di tengah-tengah lebuh raya. Jadi pengalaman saya sendiri, bukan mungkin pengalaman orang lain pun sama, pengalaman saya sendiri pun banyak kali kita lihat, antaranya contoh seperti mana daripada Ipoh ke Tol Cakap Jering, apabila berlaku kemalangan, kadang-kadang makan masa sampai 2 jam perjalanan dia. Persoalan saya, apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak PLAS ataupun pengendali lebuh raya dalam untuk meleraikan soal jam ataupun kesesakan akibat daripada kemalangan tersebut, dan apakah SOP yang dibuat oleh pihak pengendali lebuh raya seperti mana buka laluan bertentangan yang perlu ada masa yang kita rasakan masa itu mesti masa singkat, kerana kita minyak petrol kita kena bayar, kemudian tol kita kena bayar. Jadi ini sudah tentu membebankan kepada pengguna. Maka soalan saya nak tanya ialah, apakah ada di sana SOP yang dibuat oleh pihak pengendali lebuh raya bagi mengatasi masalah kesesakan, terutamanya apabila berlaku kemalangan di tengah-tengah lebuh raya. Kadang-kadang berlaku kemalangan di lebuh raya ni lebih dahsyat kesesakan berbanding dengan jalan biasa, kerana kita boleh lalu melalui jalan lain. Terima kasih. Betul. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Gantang di atas soalan yang juga saya kira begitu baik sekali untuk kita kongsikan bersama dengan ahli-ahli Yang Berhormat yang lain. Untuk pengetahuan ahli Yang Berhormat, sebelum saya menjawab secara terperinci, saya ingin maklumkan tanggungjawab syarikat konsesi yang termaktub dalam perjanjian konsesi, ada antara lainnya adalah untuk memastikan pengendalian lebuh raya itu dilaksanakan oleh pihak konsesi, mengambil kira soal-soal yang seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat mengenai kemalangan tadi. Antara usaha-usaha yang sentiasa dilaksanakan bukan saja oleh pihak PLAS Yang Berhormat, tetapi juga syarikat-syarikat konsesi yang lain, tanggungjawab mereka yang paling utama adalah untuk sentiasa memastikan lebuh raya itu berada dalam keadaan yang baik melalui kerja-kerja penyelenggaraan yang sentiasa dilakukan. Keduanya adalah usaha-usaha menaik taraf, perkhidmatan yang ada di lebuh raya, terutama sekali RNR contohnya. Dan paling penting yang saya ingin tekankan adalah konsep pihak konsesi juga perlu memastikan
jalan yang berada dalam lebuh raya itu sentiasa diselenggara dan dibaik pulih. Dan untuk kawasan-kawasan black spot juga yang berhormat, audit sentiasa dilaksanakan, di mana melalui audit ini pihak konsesi akan dapat memastikan kawasan-kawasan black spot yang perlu diperbaiki atau dinaik taraf ataupun diselenggara. Jadi perkara-perkara ini merupakan sebahagian daripada tanggungjawab pihak konsesi yang perlu dilaksanakan sepanjang tempoh konsesi yang berhormat. Dan sudah tentu untuk masalah disperse of traffic dengan izin, banyak perkara yang boleh dilakukan oleh pihak konsesi, antaranya adalah dengan mewujudkan persimpangan-persimpangan untuk memastikan flow trafik itu dapat dialihkan daripada kawasan-kawasan yang mempunyai kepadatan dari segi unsur trafiknya. Dan ini juga sentiasa dilakukan. Dan contoh yang diberikan oleh Yang Berhormat iaitu Ipoh Ketangkat Jering, saya akan maklumkan Yang Berhormat tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak PLAS untuk mengurangkan kadar trafik yang wujud, terutama sekali kawasan yang melibatkan jajaran yang telah disebutkan tadi, secara bertulis Yang Berhormat, kerana banyak usaha yang dilakukan oleh pihak PLAS ataupun juga syarikat-syarikat konsesi untuk memastikan lebuh raya kita bukan saja yang seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Setiawangsa yang antara yang terbaik, tetapi juga untuk memastikan keselamatan rakyat Malaysia itu terjamin. Yang Berhormat, itu saja jawapan saya. Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih. Yang Berhormat Dr. Haji Izani bin Haji Hussein, Pangkalan Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya nombor 6. Terima kasih Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat daripada Rantau Panjang. Untuk Pangkalan Cepat. Untuk makluman Yang Berhormat, projek retikulasi bekalan air bersih di Mukim Perala, Tanah Merah adalah termasuk di bawah projek bekalan air luar bandar Sistem Retikulasi Negeri Kelantan tahun 2011-2012 Zon 2E. Projek ini telah disiapkan pada 31 Mac 2013. Walau bagaimanapun dalam tempoh tanggungan, kecacatan kontraktor perlu memperbaiki baki kecacatan ataupun kerosakan seperti teguran yang dibuat oleh pihak berkuasa air negeri iaitu pihak AKSB. Dalam hal ini, loji rawatan air Perala yang dibina di bawah pakej projek ini telah diterima oleh pihak AKSB pada 24 Februari 2014 dan seterusnya kerja-kerja tapping ke rumah-rumah khususnya ke Kampung Perala 1 dan 2 hanya dapat dilaksanakan selepas loji tersebut beroperasi. Walau bagaimanapun buat masa ini kerja-kerja tapping ke rumah-rumah di Kampung Perala 1 dan 2 masih belum disiapkan sepenuhnya oleh kontraktor kerana kontraktor menghadapi masalah kewangan untuk menyiapkan projek. Untuk makluman Yang Berhormat, pihak ketiga akan dilantik sekiranya kontraktor gagal mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh kementerian dan projek ini dijangka akan dapat disiapkan pada September 2014. Kos projek bekalan air luar bandar Sistem Retikulasi Negeri Kelantan tahun 2011-2012 adalah sebanyak 18.6 juta ringgit. Terima kasih. Salah cepat. Terima kasih Tan Sri, terima kasih kepada Menteri yang menjawab. Soalan ini timbul daripada hasil rungutan rakyat daripada Perala dan masuk dalam sinar harian pada Februari 2014. Jadi saya melihat seringkali kontrak-kontrak kerajaan berlaku kelewatan yang agak melampau dan juga penyudahan finishing yang tidak begitu baik. Jadi sedangkan dan ini memberi kesan yang sangat negatif kepada kerajaan sendiri dan juga akan merugikan pengguna. Sedangkan setiap kontrak mempunyai terma-terma kontrak yang tertentu. Jadi soalan saya ialah kenapa benda ini berlaku?
adakah kerana pemantauan daripada kementerian yang lemah, ataukah adakah pemilihan kontrak yang tidak betul, atau apa masalah? Jadi soalan saya, apakah mekanisme untuk memastikan bahawa kontrak kerajaan ini berlaku mengikut terma-terma yang tertentu dalam kontrak, mana-mana kontrak? Yang kedua, saya mohon soalan yang agak lari sikit, soalan asal. Ini mengenai keadaan sistem air di Kelantan, di mana kalau kita perhatikan bahawa keseluruhan paip air di Kelantan ini terdiri daripada paip lama, iaitu jadi jenis asbestos simen, yang mana yang berusia lebih daripada 30 tahun, yang kita tengok sekarang apabila telah ditambah baik loji-loji air ini, maka apabila air Kelantan memberikan menyalurkan air dalam tekanan yang agak tinggi, maka paip-paip ini akan pecah. Justru itu, untuk mengatasi perkara ini, Air Kelantan telah memohon peruntukan daripada kementerian sebanyak 400 juta untuk projek tahun 2014 hingga 2018. Untuk itu saya ingin tanya apakah status permohonan tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pengkala Cepat. Dia ada soalan. Pertama, proses tender yang kita lakukan. Ini merupakan salah satu tender yang dilakukan secara terbuka, dan kebiasaan pelaksanaan ini kita amalkan berdasarkan dengan beberapa perkara yang menjadi pertimbangan lembaga tender yang ada. Dan saya yakin kontraktor ini juga saya dipahamkan melaksanakan beberapa projek yang dikendalikan oleh kerajaan negeri. Jadi maknanya kontraktor ini ada sedikit sebanyak pengalaman dan keupayaan mereka. Dan dari segi proses pelaksanaan, saya yakin bahawa di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar, walaupun saya akui ada sedikit sebanyak projek yang tertangguh, tapi kita pantau dengan secara mendalam dan kita tegaskan kalau sekiranya kontraktor itu gagal melaksanakan dalam tempoh yang kita letakkan, maka kita akan tamatkan dan kita akan mengambil beberapa langkah untuk mengatasi masalah seperti yang saya sebutkan. Kita jangka akan disiapkan pada bulan September tahun ini. Dan kena ada beberapa kandungan yang telah pun kita masukkan dalam perjanjian dengan kontraktor. Kalau mereka gagal, ada wang jaminan yang kita masih tak bagi, dan itu akan membolehkan kita melaksanakan. Sebenarnya masalah di kawasan Perala ni, oleh kena bukan masalah loji dah siap dah, ya. Pipe pun kita dah sambung dah. Masalah dah hampir 200 rumah yang nak memohon, ya, dan di antaranya ada 100, kita dah pasang dah 296 meter tap yang ada di kawasan tu, melebihi daripada kapasiti. Yang bermasalah hampir 146 saja yang perlu kita sambung. Nak sambung saja ni, ya. Lepas dah sambung saja, oleh kena mereka ni memohon kepada kerajaan negeri, ya, nak pasang supaya meter sekali kita sambung, masalah dia nanti leakages dengan izin, ya. Kita takut nanti ada pencurian, ya. Ini akan membebankan kerajaan negeri pula, kena hasil tak mencukupi. Jadi maka dengan itu kita bekerjasama dengan kerajaan negeri di peringkat pihak berkuasa air di Kelantan untuk kita dapat selaraskan bagaimana mengatasi masalah ini. Sebelum kita nak sambung ke pipe itu, meter kena kerajaan negeri lakukan. Kena pemasangan meter itu merupakan tanggungjawab pihak kerajaan negeri, ya. Kita hanya menyediakan, ya, contohnya loji yang air dan juga pipe yang ada ke kampung-kampung, dan the end part of it dengan izin, iaitu pemasangan meter pihak berkuasa negeri, kerana mereka akan mengutip hasil, bukan kerajaan pusat yang akan mengutip hasil akhirnya. Maka dengan itu saya yakin, ya, perkara ini kita boleh atasi. Jadi Yang Berhormat jangan bimbang sangat, ya. Pihak kementerian akan melakukan yang terbaik untuk para penduduk yang ada. Cuma saya minta supaya kontraktor ini dah kita maklumkan, dan kalau gagal pihak ketiga kita akan laksanakan untuk mengambil tindakan seterusnya. Dan saya berharap sungguh supaya pihak berkuasa Bekalan Air Negeri Kelantan akan membantu kita untuk mengatasi masalah ini, ya. Yang masalah dari segi kedua tadi, dari segi apa yang Berhormat katakan, banyak permohonan daripada kerajaan-kerajaan negeri sebenarnya, ya, iaitu dari segi pipe yang agak dah lama, ya, usang, dan ada hasil yang tak ada diperoleh oleh kerajaan negeri, termasuk daripada Perlis, termasuk daripada Kelantan. Ya, oleh kena keterbatasan kewangan yang kita hadapi, saya juga berharap kerajaan negeri boleh membantu kita, ya. Kena di situ bukan hanya kutipan hasil
yang diperolehi oleh kerajaan negeri menurun, ada juga leakages, ya, baik pulih pipe-pipe yang ada begitu usang, ya, untuk membolehkan supaya ada kerjasama baik di antara kerajaan negeri. Dan saya di peringkat kementerian saya, insyaAllah kita akan bantu bagaimana untuk mengatasi masalah, ya, dari segi bagaimana penukaran pipe-pipe bukan hanya di Kelantan, di Perlis, banyak negeri lagi, ya, termasuk di kawasan saya sendiri pun, ya, contohnya pipe yang dah begitu usang dah 30-40 tahun yang perlu pembaikan. Tapi sebenarnya kalau mengikut amalan biasa itu merupakan tanggungjawab kerajaan negeri, tapi kerajaan pusat amat prihatin kerana ini membabitkan kepentingan rakyat, dan kita akan sudi membantu, ya, bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Terima kasih. Sila. Terima kasih. Saya juga terima kasih kepada Pekalan Cepa lah, kerana kawasan Perala ni sebenarnya kawasan parlimen saya. Jadi Pekalan Cepa ni prihatin Tanah Merah. Terima kasih lah. Yang Hormat Menteri, soalan tambahan saya, sepatutnya alhamdulillah lah, yang bila Yang Hormat Menteri berkata akan siap September, berarti lagi 6 bulan lagi, ya, 5 bulan daripada sekarang, yang di mana sepatutnya projek ini siap pada 2012 seperti yang diterangkan oleh Yang Hormat Menteri, ya. Kawasan apabila siap projek ini, ia memberi rahmat kepada 400 keluarga sebenarnya, yang selama ini mereka minum air tandak, air daripada bukit, ya. Bagi saya sebagai rakyat Kelantan, memanglah saya kesal dengan kerajaan Kelantan, walaupun mereka dah merintah 23 tahun tapi masih gagal membekalkan air bersih, ya. Jadi kalaulah serah kepada kerajaan pusat, saya percaya kepada kerajaan Bahasa Malaysia siap lama dah air ni, air bersih, kerana kita di Kelantan ni masih lagi minum air yang kurang bersih. Jadi Yang Hormat Menteri, cuma saya nak minta lah, kerajaan kata-kata penduduk kawasan Perala ni, mereka adalah penduduk getah, harga getah pun kita tahu jatuh. Terima kasih lagi kepada kerajaan pusat, yang saya baca berita dan suka khabar hari ini, Usaha Malaysia bagi RM500 kepada penduduk getah, ia meringankan beban kepada penduduk getah. Terima kasih kepada kerajaan pusat. Soalan saya ialah, kerana rata-rata mereka ni adalah penduduk getah, boleh tak pemasangan meter tu, yang menjadi masalah kepada penduduk Perala hari ini ialah walaupun kos pemasangan meter ni hanya RM100 saja. Saya mohon kepada kerajaan pusat, alang-alang dah buat saluran, kita dah belanja besar, kerana saya difahamkan pihak satu lagi ni, kita dah belanja berjuta tapi kos pasang RM100, mereka sponsor yang RM100, menyebabkan penduduk kampung dia tak tengok yang kita dah belanja berjuta ini, dia tengok yang dihargai yang bayar RM100 ni. Jadi kalau boleh lah, ya, boleh tak kerajaan alang-alang dah buat ni, tampunglah segala daripada A sampai Z, barulah penduduk kampung akan menghargai. Kalau tidak, belah sana ambil kesempatan, kita dah buat sampai yang hujung tu yang dia sponsor. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Daripada Tanah Merah, persoalan tentang sebenarnya saya amat setuju dengan apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Tanah Merah tentang peranan yang dilakukan oleh kerajaan pusat. Banyak sebenarnya yang kita lakukan, ya, bukan puji sendiri. This is reality. I didn't pay him to say good things to us dengan izin, tapi ini kenyataan dia. Dari segi bantuan kita, tidaklah termasuklah di kawasan Negeri Selangor pun, ya, kita bantu masalah air yang diatasi bukan 900 juta, berbilion ringgit, supaya rakyat di kawasan Negeri Selangor juga, bukan hanya pelabur-pelabur, pekerja-pekerja yang ada mendapat imbuhan dan bantuan. Termasuk di negeri Kelantan ni, sebenarnya kita pentingkan rakyat yang ada di situ yang amat memerlukan. Jadi bab untuk masalah meter ni, ya, kerana ini amalan biasa, kutipan dilakukan oleh pihak kerajaan negeri. Kita tak boleh pasang meter sesuka hati kita, kerana mereka perlu memohon kepada kerajaan, pihak berkuasa kerajaan negeri, mana rumah nak pasang meter dia. Jadi kalau kita yang pasang meter, dia doing the collection dengan izin. Hasil ini akan diperolehi oleh kerajaan negeri, bukan kita yang pungut, ya. Jadi kena faham sistem yang sedia ada. Dan itu yang saya kata tadi, kalau boleh kita duduk semeja bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Sebahagian besar yang kita dah tampung, ya, dan cuma kecil saja, ya, yang akan perlu dibantu oleh kerajaan negeri, supaya meter itu perlu dipasang oleh pihak yang berkuasa negeri, kerana mereka akan menyelaras, mapping out rumah-rumah, permohonan menyelaraskan supaya kutipan ini dapat diselaraskan. Kita tak mau nanti besok revenue tak akan diperolehi oleh pihak berkuasa negeri kalau sekiranya
kita tak selari dari segi mapping out, dari segi pembekalan mita-mita yang ada. Perkara ini kita boleh bincang, bukan kita boleh bincang ya. Cuma saya berharap sungguh seperti yang saya nyatakan kita akan cuba atasi masalah di kawasan Parlimen Tanah Merah yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pengkelan Chepah, khususnya dalam segi mengatasi keperluan rakyat, insyaAllah ya. Jangan bimbang sangat dari segi peranan kita selaku pihak kerajaan pusat untuk membantu rakyat. Masih ada yang berhormat sisi pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan terakhir.